Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم نور بالكتاب بصري وأتلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, terafa'kan kesyukuran. Rasa terima kasih kita kepada Allah Ta'ala. Dapat kita sambung Maraqil Ubudiyah yang membicarakan tentang adab, akhlak dalam kita menjalani kehidupan. Iaitu masih lagi mengenai ketaatan, masih lagi mukadimah ni, masih lagi mukadimah. Iaitu masih lagi mengenai ketaatan. Kita membicarakan tentang musyahadah dan muraqabah. Musyahadah dan muraqabah iaitu satu keadaan dalam kita menjalani kehidupan, bahawasanya kita melihat satu-satu perkara tu, kita lihat satu-satu perkara yang terjadi dengan dua. Pertama musyahadah, yang kedua muraqabah. Musyahadah kita dah bincang lah lepas 2 minggu lepas. Muraqabah insya-Allah lah hari ni, pada malam ni, iaitu disebut di sini apabila seseorang itu dia hendak mendekatkan diri pada Allah. Bila seorang tu nak mendekatkan diri pada Allah, dia mestilah menjalani kehidupan dia seolah-olah, seakan-akan, seolah-olah dia dapat melihat Allah. Melihat Allah seolah-olah dengan mata hatinya, dengan basirah. Kita dah sebut sebelum ni, jika sesiapa yang mengatakan melihat Allah dengan basar, dengan mata lendai di atas dunia ni, maka kufur masa tu juga. Tak boleh kata gitu. Benda macam tu buat bergurau pun tak boleh. Iaitu melihat Allah dengan basar, mata lendai lah kita panggil, mata ni. Kerana hanya yang boleh melihat Allah dengan mata ni sebelum kiamat lah, hanya Nabi kita sahaja. Yang mana itu pun berlaku khilaf di kalangan ulama. Sebagian ulama kata, sebagian bukan ulama, pakai sahabat. Sebagian sahabat kata, Sayyidatina Aisyah kata tak. Nabi melihat Allah ketika Isra' dan Mi'raj dengan basirah, mata hati, bukan dengan mata lendai. Tapi macam Ibn Abbas dan sebagainya, sahabat lain tidak. Dia kata Nabi ketika Isra' Mi'raj melihat Allah dengan mata lendai, mata ni, bukan dengan basirah. Maka berlaku khilaf kat situ. Itu je satu-satunya. Nabi Adam sampai ke sudah tak boleh melihat Allah. Nabi Musa sampai ke sudah. Jibril pun tak sampai ke sudah, tak boleh. Nabi Musa pengsan. Hanya Nabi kita. Itu pun khilaf ulama. Tapi di syurga kita, i'tiqad kita, pegangan kita ahli sunnah wal jamaah,
Wajib kita beriman dengan ayat Quran. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah penghuni syurga berseri-seri kepada Tuhannya dia melihat. Jelas-jelas kata lihat. Maka kita ahli sunnah wal jamaah mengatakan jika penghuni syurga nanti, kita lah tu. InsyaAllah kita lah. Ya? Iaitu dapat melihat Allah. Mu'tazilah kata tak boleh melihat Allah. Dia di syurga sekalipun. Tak boleh. Melihat Allah macam mana? Itu kena masuk kelas tauhid lah. Melihat tanpa kaifiat. Tanpa kaif. Bukan maksud melihat bermakna Allah di hadapan. Tidak. Bila kata melihat bermakna ada jarak di antara mata penghuni syurga dengan Allah. Tidak. Dia panggil kata melihat tanpa kaifiat. Itu kelas tauhid. Itu bukan kelas ni lah. Tauhid. Adakah masuk akal boleh melihat Allah tanpa kaif, tanpa kaifiat? Masuk akal. Kerana setiap yang ada harus untuk dilihat. Okey, itu pembahasan tauhid. Itu okey, kita selain daripada peristiwa itu melihat Allah boleh juga dengan musyahadah dia panggil. Dengan mata hati. Dengan mata hati itu macam mana? Melihat dengan musyahadah, dengan mata hati, dengan ainul qalbi. Macam mana melihat tu? Apa sahaja yang ada di sekeliling kita, kita boleh nampak melalui dua aspek. Kita boleh nampak melalui dua aspek. Boleh nampak melalui dua aspek. Iaitu aspek yang pertama kita boleh nampak secara zahir. Yang kedua kita boleh nampak secara batin. Macam mana secara zahir? Macam manakah secara zahir tu? Secara zahir tu adalah, contoh kalau untuk kita faham, kalau kita lihat gula, maka mata kita akan nampak gula warna putih. Tapi mata hati kita, ainul qalbi, nampak manis. Manis tak boleh nampak dengan mata ni. Manis nampak dengan mata hati. Bila kita tengok tajam, bila kita tengok pisau, mata hati nampak tajam. Mata lendai, mata ni nampak besi. Kalau lah kita tengok cili, mata ni nampak satu sayuran yang warna merah, warna hijau. Mata hati kita nampak pedas. Sebab tu, apa bukti mata hati kita nampak? Bila kita potong cili tu, cili padi tu, bubuh dalam masakan. Kita tengok organ bubuh. Waktu tu kita, kenapa kita nampak pedas? Padahal tak rasa lagi. Kita nampak dah. Istilah dia panggil tengok dengan ainul qalbi, mata hati. Begitu juga kalau kita tengok teh separuh susu. Kita nampaklah teh dan susu, apa masalahnya? Itu mata ni. Tu ada orang nampak dia mata hati yang hidup, dia nampak dah potong kaki tau. Nampak kaki, potong kaki dah. Kalau mata hati yang tak berapa nak hidup, dia cuma nampak manis. Manisnya. Kalau mata hati dia hidup sampai ke dalam, dia boleh nampak dekat hospital tengah potong kaki dah. Kecil manis maksudnya. Nampak lah. Kalau kita tengok anak duduk main pisau, umur 3 tahun, duduk main pisau. Pisau baru beli lah. Duk main pisau. Kalau mata lendek nampak besi, apa masalah? Mata hati nampak tajam. Tapi mata hati yang di sudut hati lagi nampak luka, nanti kena pergi hospital, macam-macam lagi, nampak berdarah dan sebagainya. Okey. Jadi itulah melihat melalui musyahadah dia panggil. Musyahadah. Itu pun kita dah bincang lepas lah. Ada satu lagi. Kenapa saya buat mukadimah panjang? Sebab spek tak sampai. Tak dapat baca. Sekarang sampai pun boleh baca. Apa pasal panjang pula mukadimah? Sebab tak nampak tadi. Okey. Itulah perbahasan kita yang lepas. Kemudian ada satu lagi untuk kita boleh melihat adalah dengan melihat selain pada musyahadah, ada satu lagi istilah dia panggil muraqabah. Mari kita tengok di sini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala
wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Apabila engkau menginginkan muraqabah, nak muraqabah pula. Nak muraqabah. Tadi musyahadah ni tak dapat kat kita, tak payah mimpi lah. Musyahadah yang dapat kat para wali je. Auliaullah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Dapat kat para wali je. Yang anugerah yang Allah bagi kepada orang-orang yang tertentu. Ya, kita ni yang kita tahulah iman kita tahap mana, kita tahulah ilmu kita mana, kita tahulah amal kita tahap mana. Tak adanya nak dapat musyahadah. Musyahadah ni seumpama kalau tengok, contoh tengok lembu, nampak Allah. Tengok bukit, nampak Allah. Tengok anak, nampak Allah. Tu. Nampak perbuatan Allah, nampak af'al Allah, tu bukan nampak Allah. Tengok apa semua nampak Allah. Tengok rumput, nampak Allah. Tengok air, nampak Allah. Semua nampak Allah. Tu kita mana ada. Bila kita lapar, ini musyahadah ni, bila lapar ingat Allah. Kita lapar ingat apa? Ingat nasi, cari nasi. Haus ingat Allah. Tu kata tak ada kat kita ni musyahadah. Kita apa? Kita muraqabah. Itu pun mujur kalau boleh. Macam mana muraqabah ni? Muraqabah ni apabila engkau menginginkan muraqabah. Maksud muraqabah ni, maksud musyahadah, kita buat sesuatu perkara, kita melihat sesuatu perkara. Seumpama kita melihat Allah. Seumpama je dengan mata hati. Muraqabah, kita buat sesuatu perkara, kita tahu Allah sedang melihat kita. Kan lain. Maqam yang tertinggi, kita buat dan kita melihat sesuatu kejadian adalah melihat itulah Allah. Itulah perbuatan Allah. Tak boleh gitu. Cuba accident, dom. Apa rasa? Salah orang yang langgar pula tak bagi signal. Kita tak salah. Bom, accident. Nampak apa? Siap ni. Nampak memang nak kena maki ni. Nampak kat tepi tu ada batang kat tepi tu hitam, tahu tak benda apa tu? Tu signal. Oh je. Masa nak masuk simpang, bagilah signal. Oh, marah kita. Sebab apa? Kita akan melihat itu perbuatan manusia lah. Cuma jika orang yang okey sikit, dia akan melihat Allah sedang memerhati. Jadi walaupun marah-marah pun dia pandai cover lagi. Taklah keluar benda-benda mengarut. Tapi tetap marah juga. Cuma dia dapat kontrol sikit kerana dia sedar Allah sedang memerhati. Dia sedar Allah sedang memerhati, itu muraqabah. Tapi kalau dia sedar ini adalah takdir Allah, ini adalah qada dan qadar Allah, ini adalah takdir yang Allah telah tentukan sejak azali lagi, yang telah tertulis dekat Lauh Mahfuz. Kalau tengok itu, tengok orang langgar kereta bercala, senyum. Senyum sebab Allah yang buat. Kereta ni masa aku lahir tak dapat pun kereta ni. Tak ada pun kereta ni. X70. Tak ada masa aku lahir. Telanjang bogel. Sekarang dah dapat. Dapat tu bukan hebat aku pun. Aku tahulah aku kerja macam mana sangat. Rezeki daripada Allah. Allah bagi. Tiba-tiba Allah ambil. Prap. Ini mau 10,000 habis ni. Kat depan tu. Senyum aja. Sebab aku dapat pun Allah bagi. Allah ambil sikit. Tapi boleh tak senyum kita? Muka kita lah. Gelebek muka nak tak apa. Tunggu bergegar nak tahan marah. Kenapa nak tahan marah? Okeylah, kalau baru keluar daripada proton, keluar simpang bom. Macam mana? Yang tadi mungkin dah 2-3 tahun tak baru keluar je. Plastik seat tu, assessment tu nak buka. Oh, tak boleh. Tunggu rumah biar anak-anak buka, ataupun anak-anak pun tak bagi buka. Kurang-kurang 6 bulan baru buka plastik. Tiba-tiba keluar je, dong. Salah dia pula tu. Kalau salah kita lain, ni salah dia. Boleh tak? Tahan. Kenapa duk tahan marah ni? Sebab masih lagi rasa Allah sedang memerhati. Muraqabah. Okey lah tu. Tapi orang yang lagi hebat, dia senyum. Alhamdulillah. Awak okey? Ada apa-apa tu saya bawa pergi klinik. Dia langgar, dia salah, kita pergi klinik. Boleh buat? Kalau boleh buat, wali. Wali kalau buat. Memang wali-wali aja. Kerana dia melihat, alhamdulillah, kerana dia merasakan ini adalah plan, skrip, takdir yang Allah telah tentukan sejak azali lagi. Malah dalam ilmu Allah sejak azali lagi, iaitu berlakunya perkara ini. Maka sekarang pada hari ini, maka terzahirlah apa yang Allah takdirkan. Dia panggil tanjizi, asal tanjizi qadim kepada tanjizi hadis. Itu pun masuk ke tauhid.
Maka tanjizi hadis dah telah berlakulah apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, istilah dipanggil tanjizi qadim. Siapa ngaji tauhid dia bisa dengar istilah-istilah ni. Maka berlaku tanjizi hadis, iaitu terzahir kekuasaan Allah. Apa kita rasa bila kita tengok kekuasaan Allah? Kalau kita tengok gunung, pergi Gunung Kinabalu, tengok Allah, Gunung Kinabalu, ya Allah, inilah kuasa Allah. Kita kata gitu. Kita tengok awan gitu gini, tiba-tiba je ada rupa-rupa ke, mungkin alif lam lam ha ke, mim ha mim dal ke, padahal awan je pun. Allah, inilah kekuasaan Allah, kita kata. Iyalah, tamak ada awan tu alif lam lam ha, awan tu gambar apa sekalipun, semua kekuasaan Allah. Tapi bila alif lam lam ha, lain macam lah rasanya. Tengok ya Allah, tengok bukit ya Allah, tengok apa pokok-pokok, oh kekuasaan Allah. Tengok langit, kekuasaan Allah. Tengok bintang, tengok gerhana, semua kata kekuasaan Allah. Kita akan kata begitu. Tiba-tiba aksiden tu bukan kekuasaan Allah ke? Kenapa tak boleh takjub dengan sama seperti mana tiba-tiba tengok matahari, tiba-tiba sikit hilang habis gerhana lah tu maknanya. Hilang habis, gelap. Tengah hari gelap dalam masa 5 minit. Lepas tu cerah balik. Gerhana matahari cerah balik. Allah, inilah kekuasaan Allah, ya Allah. Takutnya, dan inilah kekuasaan Allah. Dan bertambah iman. Aksiden tu bukan kekuasaan Allah ya? Kenapa rasa lain macam ya? Sama je. Dia tengok gerhana, begitu juga. Dia tengok gunung Everest, macam tu juga. Dia tengok binatang-binatang besar, paus ke apa ke, Allah hebatnya kekuasaan Allah. Di langit, di bumi, di laut, Allah hebatnya. Tengok aksiden pun hebat, sama je. Allah yang sama yang buat. Dan Allah sama yang takdirkan. Tapi kenapa bila tengok aksiden tadi tu lain macam rasa tu? Itu beza dia. Itu orang musyahadah. Muraqabah, dia tak rasa gitu. Cuma dia rasa Allah sedang memerhati. Cuma apa yang geram dia tadi tu, dia kontrol. Baik, habis baik dah tu. Orang yang musyahadah pun tidak, muraqabah pun tidak, bantai aja. Bawa keluar apa tu? Steering lock kan? Steering lock tu. Siapa nak settle ni? Macam tu. Siapa nak settle? Gitulah. Itu perbezaannya. Jadi kita melihat sama ada perkara itu baik pada kita atau buruk pada kita. Kedua-duanya adalah takdir Allah. Bila terjadinya sama ada perkara baik dekat kita atau perkara buruk dekat kita, itu semua Allah yang tentukan. Allah yang bersifat iradah yang tentukan, dan Allah yang bersifat qudrah yang buat. Dan ianya telah tertulis di Lauh Mahfuz. Dan takdir itu telah ada sejak azali lagi. Kita biasa tengok gitu lah. Anak lahir, Allah sempurnanya anak ni, alhamdulillah, inilah kekuasaan Allah. Allah lah yang jadikan yang baik. Sama juga. Bila anak tu cacat, pun samalah kekuasaan Allah. Tapi rasa macam mana? Sebab tu kita tak boleh musyahadah. Kita sekadar muraqabah. Tengok Allah. Ada cacat sikit, ada kan? Allah macam mana? Kan ada kan? Sabar, ini semua takdir pada Allah. Tu kenapa tu? Allah sedang memerhati. Maka kita walaupun tak dapat merasakan, inilah ciptaan Allah yang agung. Kerana apa sahaja yang Allah cipta, semua agung. Tapi kita tak boleh nampak, cacat. Macam mana kan? Kita cuba kontrol. Kontrol tu muraqabah. Ada orang langsung tak boleh kontrol lah. Yang tak boleh kontrol tak ada iman lah. Itu saya nak beritahu perbezaan di antara musyahadah dengan muraqabah. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Nabi jawab ketika Jibril datang menyerupai seorang lelaki, tanya Nabi beberapa soalan. Ada 4 soalan besar. Itu nanti kita bincang lain kali ya. Soalan pertama dia tanya apa iman, yang kedua apa Islam, kemudian dia tanya apa ihsan. Ihsan ni yang Nabi jawab. Apakah dia ihsan? Nabi jawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah, kamu hidup, kamu menjadi hamba, kamu hidup dalam keadaan menjadi hamba tadi, ka'annaka tarahu, seumpama kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu, kalau kamu tak dapat buat gitu, fa innahu yaraka, ketahuilah bahawasanya Allah sedang melihat. Itu yang muraqabah tu, Allah sedang melihat tu muraqabah. Jadi dua ni yang baik, dua-dua okey. Musyahadah pun okey, muraqabah pun okey. Ya? Yang tak okey dua-dua tidak. Sebab dia tak terfikir pun bahawasanya ini adalah takdir daripada Allah. Itu yang dia buat lebih kurang lah.
Jadi, ya, bila apabila engkau menginginkan muraqabah, macam mana nak dapat muraqabah? Apa saja kita buat, kita semayang, kita buat apa baik, semua kita sedang kita menyedari bahawasanya Allah sentiasa sedang melihat. Sebab kita kalau sebut Allah Maha melihat, Allah Maha melihat. Tapi adakah kehidupan kita tu kita merasakan bahawasanya Allah Maha melihat? Sebab tu dalam kita beragama ada dua benda, ada tiga, satu tauhid, satu fiqh, satu tasawuf. Dari sudut tauhid, kita kena beriman Allah Maha melihat. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Sama' dan basar. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Itu dari sudut pegangan. Itu dari sudut tauhid. Dari sudut tasawuf, kita rasa tak Allah Maha melihat dan Maha mendengar? Rasa tak? Sedar tak? Kalau sedar, muraqabah. Tak sedar, orang lalai dia panggil. Okay. Itulah muraqabah. Apabila engkau menginginkan muraqabah, nak rasa Allah sentiasa memerhati, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hatimu. Kalau nak maqam muraqabah, pertama sentiasa kena menyedari bahawasanya Allah tahu isi hati kita. Allah mengetahui isi hatimu. Apa saja terlintas dekat hati kita, Allah tahu. Itu kena ada dalam hati. Dan mengawasi zahir dan batinmu. Itu dari sudut Allah Maha melihat, mengawasi zahir dan batin. Serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu. Allah tahu dengan sempurna apa sahaja yang kita pandang dan bisikan hati kita. Pandangan yang pertama, pandangan ni boleh kontrol, boleh berlakon lagi. Bisikan hati ni luar nampak lain, dalam cakap lain. Kenapa boleh luar nampak lain, dalam cakap lain? Sebab dia tak menyedari Allah mengetahui. Kalau dari sudut tauhid, dia tahu Allah Maha mengetahui, tapi ketika berlaku dia tidak menyedari, dia tak sedar. Sebab kalau korek dekat akidah dia, adakah Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui? Ya, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Tapi ketika di hidup, dalam dia menjalani kehidupan, dia tak rasa. Mana tak ada tasawuf tu. Dia kena ada tasawuf, baru dapat rasa. Tauhid, pegang. Fiqh, sahabatal halal haram. Tasawuf, rasa. Tiga ni barulah namanya orang beragama. Jika pegang ada tauhid, halal haram sahabatal ada, tapi rasa tak ada, dia masih lagi tak sempurna orang beragama. Jika rasa je, 24 jam rasa bertuhan, rasa aku ni bertuhan, aku ni bertuan, aku ni hamba, aku ada tuan, 24 jam rasa. Dan dari sudut zahirnya, sahabata, halal haram, wajib sunat semua buat, tapi pegangan tak ada, tak guna. Pegangan tauhid tak ada. Tauhid bukan main, rasa bukan main, tapi fiqh dengan maksud zahir, alah semayang je pun tak cukup rukun. Allah Maha mengetahui, Allah Maha pengasih penyayang, semayang aja tak guna juga. Tak guna, dia kena tiga-tiga. Dari sudut pegangan ketuhanan dalam hati, dari sudut zahir, buat apa syarat sah rukunnya, kena buat zahirnya, dan lepas pada tu rasa. Rasa itu tasawuf, mesti kena ada tiga-tiga. Jadi Allah mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu. Kita kena rasa begitu untuk mengatakan kita ni orang beragama. Kena rasa. Sebagaimana kita rasa ada rakib dan atid. Ada rakib atid. Beriman tak ada rakib atid? Beriman kan? Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kita cakap, kita buat apa, sikit pun rakib atid takkan miss dari mencatat. Yang kanan catat baik, yang kiri catat buruk. Mari kita renung pada hari ini. Yang mana busy? Yang kanan ke yang kiri? Renung diri sendiri, ya tak tengok orang. Ni aku tengok ni, malaikat kanan ni rehat ni, malaikat kiri sibuk busy. Mana banyak buat dosa ni. Tak payah tengok orang, tengok diri sendiri. Mana busy? Ini ke sini.
Ni yang kanan tegur. Banyak kerja nampak? Oh, hari ni dia Allah. Hati dia masalah. Lepas tu buat hal dengan orang, deki dengan orang, mulut celupar Allah. Dekat TikTok tadi dia kutuk orang, dekat Facebook dia react itu, react ni, kutuk itu, kutuk ni. Ini, yang kiri sibuk. Yang kanan goyang kaki, aku makan gaji buta je cakap. Ke macam tu? Ataupun yang kanan ni sibuk, yang kiri kata, aku tak ada kerja lah. Kanan sibuk, dia ni hari ni lain macam lah. Iman dia tahap tertinggi ni. Lepas mayang-mayang, lepas tu baca Quran, baik gitu, sedekah. Ke yang mana satu kita? Tengoklah diri sendiri hari ni. Ni dah penghujung hari lah. Kalau yang kiri duk busy, yang kanan duk relax, bagilah dia kerja ada berapa jam lagi sebelum tidur. Bagi dia kerja sikit. Bagi dia kerja. Faham lah maksud bagi kerja. Balik ni tak payah tengok TV lah maksudnya. Balik ni terus cari Quran. Baca Quran sikit, zikir sikit, sembahyang. Buatlah apa-apa benda-benda yang baik. Dengar kuliah-kuliah online ke kalau ada. Okey, lepas tu kau 12 tidur lah. Kurang-kurang yang kanan ada juga kerja. Janganlah yang kiri je hari ni. Masing-masing tengok masing-masing, tak payah tengok orang. Kita mengaji berkaitan dengan perkara ni untuk melihat diri sendiri, bukan untuk melihat orang. Untuk melihat orang, bila kita mengaji fiqh halal haram sah batal, itu untuk melihat diri sendiri dan melihat orang, untuk menghukumi diri sendiri dan menghukumi orang. Apabila kita belajar tentang ilmu syariat, ilmu fiqh, macam sembahyang kan, sembahyang wajib sujud, ya, sujud salah satu rukun. Kita kata kalau tak sujud tak sah, kita menghukumi siapa tu? Kita menghukumi diri kita sendiri, dan kita menghukumi orang. Kalau orang tu sembahyang tak sujud, maka tak sah. Kan kita dah hukum orang. Iyalah, itulah tujuan fiqh. Kalau katalah sujud pula dia ada syarat sah sujud, dia mesti 7 anggota. Jika bukan 7 anggota, 6 anggota je, 5 anggota tak sah sujud. Bila tak sah sujud, maka tak sah sembahyang. Kita hukum siapa tu? Hukum orang. Memang fiqh hukum orang. Sama ada orang tu kita sendiri atau orang lain. Dia sujud bukan 7 anggota. Sedangkan syarat sah sujud kena 7 anggota. Dahi tak boleh berlapik. Tangan sunat tak berlapik, tapi berlapik bagi orang perempuan tak ada masalah. Lelaki sunat tak berlapik. Kalau berlapik pun sah juga. 1, 2, 3 dah. Lutut mesti berlapik. Kalau tak berlapik nampak aurat. Lutut dah 5. 2 jari kaki, perut jari kaki. Jari kaki perut dia. Kalau gini tak sah. Oi, menghukum sedap kau, menghukum orang. Allah je yang boleh bagi hukum. Tak, fiqh memang hukum orang. Siapa sembahyang kaki dia gini masa sujud, tak sah. Sebab dia baru 5 anggota. Dia sepatut 7. 7 ni 6, 7. Tak. Yang maksud 7 tu perut anak jari. Dia gini mesti gini. Kecuali kaki dia sakit, kaki dia kerah, ada masalah kesihatan tu bab lain. Ni cerita orang normal. Itu kan menghukum orang, memang pun menghukum orang. Tapi dalam bab akhlak adab ni, dia hukum diri sendiri, dia bukan hukum orang. Tapi ramai orang dalam bab ni dia hukum orang ni. Mu ni nampak riak ni. Mana boleh? Riak hukum diri sendiri. Aku nampak mu ni ada sedikit takabur. Amboi. Ada sum'ah, ada ujub. Itu untuk diri sendiri. Yang untuk orang, ini macam tak sah sembahyang ni. Tengok, cukup tak rukun tadi? Kan hukum orang. Jadi biar kena tu tempatnya. Fiqh memang hukum orang dan hukum diri sendiri. Tasawuf hukum diri sendiri, bukan untuk hukum orang. Ini ambil tasawuf hukum orang. Sedap dia. Dia ambil yang tasawuf, lepas tu dia hukum orang. Okey? Apabila engkau menginginkan muraqabah, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui isi hatimu dan mengawasi zahir dan batinmu, serta mengetahui dengan sempurna semua pandangan dan bisikan hatimu. Dia tengok, dia ni mari dulu jarang mari surah ni. Ni nampak selalu hari-hari ada. Hati dia berkata-kata, ini mesti nak lawan jawatan ke apa ni, mesyuarat agung nak dekat, contohlah. Contoh. Jangan. Orang sebelah rumah tengok, dia ni hari-hari je duduk datang pergi masjid, pergi surah, hari-hari je dia tengok. Dia nak belagak tu, nak nunjuk. Orang nak pergi masjid nak nunjuk apa? Jangan kata gitu. Sebab apa? Sebab Allah tahu bisikan hati kita. Kita pula tengok dia, tak ngerek, masa tu dia sibuk masuk kereta. Ni geng-geng tak mengaji, tak semayang lah ni. Jangan kata itu. Dia tu dia punya masalah. Kita je. Kita, okey. Kalau kita kata ni geng tak semayang, apa guna kita sebagai jiran dia? Jiran ada tanggungjawab jiran. Ada tanggungjawab jiran.
Bahawasanya tanggungjawab jiran besar. Tahu tak tanggungjawab jiran ni besar? Tanggungjawab jiran dia selepas keluarga. Kalau kata soalan lelaki, tanggungjawab yang pertama isteri, anak-anak. Kalau ada mak bapak yang dah tua, mak bapak, tu tanggungjawab dia. Lepas tu adik-beradik perempuan, ni kalau lelaki adik-beradik perempuan, jika adik-beradik perempuan tu tak ada suami dan tak ada ayah. Tu tanggungjawab. First kali yang disoal dekat akhirat nanti yang tu dulu. Siapa? Anak, isteri, kalau isteri suamilah, kalau suami isteri, anak-anak. Itu yang akan menyoal dulu. Yang kita ni lelaki yang akan first soal isteri. Walaupun dia kata aku tunggumu di pintu syurga. Ya ke? Kadang-kadang dia tunggu kat pintu neraka. Nak tarik masuk sekali. Ini ada cerita dalam Quran. Fa iza ja'atis sakhah, sampai habis ayat tu. Yauma yafirrul mar'u min akhih. Seorang tu dia tengok, ini saudara aku lari. Wa ummihi wa abih. Mak aku lari, ayah aku lari. Apa pasal lari? Panjang bab. Wa sahibatihi wa banih. Likulli imri'in minhum yawma idzi sya'nu yughnih. Lajak-lajak mulut bukannya hafal sangat pun. Pada hari itu dia duk sibuk dengan diri dia pun tak settle lagi. Tiba-tiba Allah, isteri aku banyaknya aku tak buat tanggungjawab. Suami lagi. Isteri tengok suami, laki aku banyaknya masalah, aku masih hidup, lari. Anak, gitulah. Itu yang first. Yang kedua apa? Itu yang first kali akan mendakwa kita. Yang kedua jiran. Yang kedua jiran. Bukan kawan-kawan. Jiran dulu. Kenapa jiran? Sebab jiran seolah-olah duduk dengan kita je. Kita pisah dengan jiran kita sejengkal aja dinding. Kalau kat rumah perumahan ni, kita dengan jiran tu sejengkal aja dinding. Maknanya sebelah je. Paling dekat. Kalau keluarga dalam rumah tu sendiri, memang patutlah dia dulu. Kenapa jiran nombor dua? Sebab jiran sebelah. Kalau yang duduk satu tu, berapa 9 tingkat tu, lagilah satu bumbung. Mereka dulu yang akan persoal. Dia akan mempersoal ke akhirat. Kalau ada buat halah, kalau ada salah, kalau tak ada salah nak persoal benda. Ini cerita yang ada salah lah ni. Dia persoalkan balik. Dia ni selalu menzalimi aku, jiran aku. Apa hal pula menzalimi? Masa bila? Dia kata, kita masuk mahkamah. Masuk mahkamah Allah, confirm, adil. Masuk mahkamah. Pada hari sekian, dia dah menzalimi aku. Kata jiran, mana ada aku baik aja. Buka pukul sekian, CCTV keluar. Malaikat buat keluar. Ni. Play balik. Rewind. Play. Okey, kejap. Zoom. Saya buat contoh lah. Tengok tu, depan rumah aku ada apa? Ada air mengalir. Air tu busuk tu. Buat pula buat keluar. Memang bau busuk sungguh. Boleh buat keluar. Sekarang punya video tak boleh keluar bau kan? Dekat akhirat nanti boleh keluar bau. Bukan bau aja, macam-macam boleh buat keluar lagi. Yalah mahkamah Allah. Busuk tak? Busuk. Cuba tengok daripada mana tu. Rupanya air sampah jiran sebelah. Air sampah. Kenapa air sampah tu? Dia letak je sampah plastik hitam tu begitu aja. Dia tak malam. Pagi tu hujan. Hujan kena dia pula dengan perut ayam, perut ikan apa semua, mengalir kena jiran. Kau telah menzalim. Hari-hari aku pijak, kau tahu. Ganti. Masa tu sistem barter, tak pakai duit. Sistem barter apa? Sama ada kau ambil dosa aku atau aku nak pahala kau. Nak berapa? Tengoklah kadar kesalahan tu tinggi mana. Bukannya boleh ambil semua. Kadar kesalahannya banyak-banyak ni, boleh ambil. Sistem waktu tu gitu. Sama ada bayar dengan pahala. Kalau dah tak ada dah nak bayar dengan pahala, ambil dosa dia. Masa tu jiran lah paling dekat dengan kita sebenarnya. Kalaulah jiran kebuluh, kita kena persoalan ni. Engkau penuh peti ais, kenapa jiran kebuluh? Kebuluh tak makan maksudnya. Ada tanggungjawab jiran. Ada tanggungjawab jiran sangat besar. Sangat besar. Dengan sebab jiran boleh senang hati kita duduk situ, dengan sebab jiran pun boleh susah hati kita duduk situ. Rabi'atul Adawiyah kata,
Al-jar qabla ad-daur. Al-jar, jar. Apa? Jara yajuru jiran. Jar tu jiran lah. Jiran tu bahasa Arab sebenarnya. Daripada jar. Al-jar, jar yajuru jiran. Jiran, asal jiran. Dapat kat Melayu, jiran. Betul lah. Jiran. Al-jar qabla, sebelum daur. Dar apa? Darul Ma'mur. Bahasa Arab tu dah jadi bahasa Melayu dah. Darun Naim. Dar ni apa benda sebenarnya? Rumah, kediaman, tempat duduk. Jadi faham Darul Ma'mur. Kediaman yang makmur. Tengoklah makmur kan? Darun Naim. Kediaman yang penuh dengan nikmat. Dan sebagai semua dar-dar. Ada satu je yang tak ada dar. Indra kayangan. Tak ada dar. Itu pasti berdengung. Okey. Okey. Semua ada dar. Darussalam. Darussalam. Darussalam dulu Brunei. Sekarang pun Darussalam kan Brunei. Dan dulu Fatani. Fatani pun Darussalam. Sebelum dia ambil oleh Siam. Masih lagi duduk dalam Nusantara kita dulu ni. Fatani itu dia belah sini sepatutnya. Dia bukan belah Thailand ni, dia belah Siam ni, bukan. Dia belah sini. Tapi dia orang pandai buat, bahasa cerita lama lah. Akhirnya dia boleh dapat. Sebab tu dia orang punya nak sama macam kita. Agama pun Islam. Yang atas tu yang Buddha apa tu. Yang kat Phuket kat atas tu ni yang Fatani ni, Naratiwat ke bawah Yala kan. Macam kita kan. Tapi dah ada orang pandai jah dapatlah kat dia orang. Panjang tu bab sejarah tu. Jadi ajar qabla dar. Jiran sebelum kediaman. Kalau nak beli rumah biasa kita tengok apa dulu? Sepatutnya kata Rabi'atul Adawiyah, tengok jiran dulu. Baru beli rumah. Kita cari apa? Tak tahu lah. Cari murah kot macam mana. Kita beli rumah cari apa dulu? Ini rumah yang dah siap lah. Rumah yang tak siap tak tahu. Tu tak boleh buat apa, beli aja lah. Rumah yang dah siap. Dekat dengan surau. Tapi baik tak? Tak apalah. Sangka baik. Dekat dengan surau. Kebanyakan memang cari dekat surau masjid. Memang kebanyakan. Tapi bila kita tengok, sebab dia terlalu dekat, maka dia jadi sambil lewa pula. Memang begitu jadi. Saya masa baru ni tahun lepas baru ni, masa pergi Mekah tahun lepas, jumpa seorang ni, dia duduk dekat clock tower. Clock tower tu, kalau turun-turun tu, guling-guling masuk sampai. Tak payah berjalan. Kita ni 350-450 meter. Nampak dekat. Tapi kalau komat, bukan masbuk lagi. Salam baru sampai. Nampak tu standard Yang kena 900 meter 1 kilometer lagi lah. Yang itu lebih baik datang-datang, jangan balik-balik lah. Balik malam je lah. Okey. Oleh kerana kita ni jaganya sebab nampak dekat kena dah sekali. Hari pertama kena lah. Komat lah. Bukan komat, azan. Azan. Relax lah jalan. Jalan-jalan. Masbuk. Hari pertama gagal dah pergi Mekah. Masbuk. Gini. Jalan laju dah tu ramai-ramai. Sebab nampak orang duduk berjalan. Ramai-ramai. Jalan laju lah. Akhir sekali masbuk. Masbuk 2 rakaat. Kali pertama tu. Gini caranya, tahu dah. Jadi kita berjaga-jaga, tengok setengah jam, sejam sebelum pergi dah. Sebab apa pergi sejam sebelum? Sambil-sambil tu singgah beli aiskrim viral dulu. Nak tebu dulu. Tebu Mekah halu-halu. Jadi nak sampai tu makan masa lah juga. Sambil-sambil tengok. Yelah, kita jarang-jarang pergi. Kita nak lah benda tu. Sampai-sampai boleh minum air zam-zam. Begitu gini, duduk sekejap sampai sunat apa semua, baca Quran 1-2 muka. Okey. Azan kan cantik. Sebab apa? Sebab duduk jauh. Yang duduk clock tower tu, dia kata asyik masbuk aja. Sebab apa? Dekat aja. Bila dekat, relax lah. Tu, daripada duduk bilik boleh nampak kat ampah tu. Bila macam tu, dia kata dekat, ya. Masa nak turun, lift ramai orang. Masa nak turun ada je akhir sekali, biasanya masbuk. Dia kata asyik masbuk aja. Kata kenapa asyik masbuk? Dia kata kami duduk jauh lagi. 350-450 meter. Masbuk hari pertama aja. Hari lain tak ada.
Hari pertama je masuk. Itu pun sebab tak tahu cerita, tak tahu lagi, baru first time. Dia setiap kali. Kenapa jadi gitu? Saya tak sebut lah dengan dia. Kenapa jadi gitu? Sebab dia ambil mudah. Sebab tu, yang datang masjid ni, yang datang surau, yang majoriti lah, bukan semua, majoriti lah. Bukan yang jalan kaki. Berlambak motor kat depan. Apa hal? Sebab kita bila duduk jauh, kita rasa tak boleh ni, tak boleh. Tapi yang duduk dekat Allah, depan tu je. Itu jadi gitu, jangan ambil mudah gitu. Mujurlah sembahyang jemaah ni bukan fardu ain. Kalau tidak berdosa habis. Fardu kifayah je lah. Bila kita dah buat, ya lain dah payah. Fardu kifayah. Gitulah sikit kisah. Okey. Jadi setiap langkah-langkahmu, seluruh diammu dan gerakmu dalam hal maksiat dan ketaatan, semuanya dalam pemerhatian Allah. Maka pada waktu tu kita merasa seolah-olah kita duduk dalam CCTV. Sini ada CCTV. Mana. Tu kan. Ada CCTV. Bila duduk, cuba duduk situ. Kita tahu ada CCTV. Hidup ada. Hidup. Cuba duduk sini. Agak-agak nak korek hidung. Duduk situ. Yang ni straight. Memang tak cover. Tunggulah kereta. Kereta gali puas gali. Tapi duduk sini sebab apa? Ada CCTV. Memang tak ada orang check. Tang-tang ada jadi apa-apa ke check. Allah, kawan kamu tengok ya ni. Tengok hidung, huduh perangai. Tapi nak kiranya kita jaga sebab ada CCTV. Sedangkan tak belum tentu ada orang tengok. Belum tentu ada orang tengok. Begitulah lebih-lebih lagi dalam kita hidup, muraqabahnya sentiasa ada CCTV Allah. Kata lebih kurang gitu lah. Sentiasa ada rakaman yang akan ditayangkan di padang mahsyar nanti. Apabila perlu ditayangkan. Kalau tak perlu tayang, tak tayang lah. Maksudnya ada hal je, nanti dia akan ditayangkan. Tayang tu bunyi je tayang. Kita dengar ditayangkan, semua orang tengok, habislah, segan lah, malu lah. Tak adanya. Waktu tu semua orang berdebar-debar. Dia sendiri pun nak tengok, rupanya gini perangai ni ustaz ni nampak okey tu, rupanya perangai huduh kat rumah gini Tak ada je. Dia yang nak cakap tu, dia pun tak tahu macam mana lagi. Bukan sekarang sedap tengok pun. Ni cerita keburukan orang ni. Ada video baru, viral video baru. Ni orang pula orang terkenal. Orang pula, ni di rumah dia begini, perangai dia begini. Keseronoklah kita tengok sebab kita Allah tutup aib. Sebab tu kita seronok tengok aib orang. Seronok zaman TikTok, zaman Facebook, zaman sekarang ni. Artis ke tak artis ke itu sedap tengok. Tengok perangai. Dia terlupa dia buat gitu juga. Tapi Allah tutup aib dia. Tapi di akhirat nanti semua risau, takut ditayangkan. Jadi tengok gitu, klik tengok gitu, klik. Malah waktu itu semua telanjang kan di padang mahsyar. Yang pertama dibangkitkan Nabi SAW dan diberi pakaian pada Nabi. Maka orang tak boleh tengok aurat Nabi. Dan selepas itu pada orang tertentu lah, sahabat, orang syuhada, salihin, semua dibangunkan dulu. Akhir sekali baru semua orang awam biasa. Bila dibangun telanjang bogai semua. Bila Sayyidatina Aisyah dengar cerita, Nabi cerita, Sayyidatina Aisyah kata, tak malu ke masa tu? Aku tengok, power, mu tengok tu. tengok tu. Macam mana? Nabi kata apa? Tak ada nak tengok. Semua takut, dia panggil mauqif. Berdiri tu, takut tu, tak tahu dengan syurga neraka ni. Nak timbang nanti, nak keluarkan balik daripada umur berapa? 60, 70, 80 tahun hidup. Takut sampai aurat orang pun tak terliur nak tengok. Sebab apa? Apa habislah. Sebab apa? Dah bau dah, hanyir, busuk, bahang neraka. Dah bau dah. Takut. Dan tengok macam-macam perangai. Ada yang dekat padang mahsyar tu berenang dalam perut peluh sendiri. Tak tahu dia tak boleh nak bayang. Peluh dia kat sini. Habis tu kalau peluh kat sini, macam mana orang lain tak kena peluh dia? Tak boleh bayang padang mahsyar, tak tahu macam mana. Tapi peluh dia di sini. Dalam riwayat sebut. Bila peluh dia berpeluh sebab matahari seumpama satu jengkal atas kepala. Seumpama. Mana ada matahari atas kepala? Tapi seumpama. Bila peluh dah naik sini, gok telan balik. Peluh sendiri dengan hanyir busuk naik balik. Begini. Macam mana tak tahu. Sempat lagi tengok aurat orang agak-agak. Sempat lagi tengok ke? Tak ada, memang tak ada.
Sempat lagi nak tengok, oh, itu tu Pak Imam tu. Uduh perangai rupanya. Tak ada masa. Dia pun uduh kau. Tak ada masa nak tengok masa tu. Takut waktu tu. Sangat takut. Semua takut. Cuma Allah kata, sesiapa yang memberi pakaian kepada orang di atas dunia, maka beri dia pakaian. Masa tu, masa dia telanjang bogel. Dan waktu tu haus dan lapar yang tak pernah terbayang. Maka Allah kata, sesiapa yang memberi makan di atas dunia masih hidup kepada orang, maka bagi dia makan. Sesiapa, bukan bagi maksudnya kenyangkan dia, sesiapa yang beri orang minum, beri dia minum. Maka hilang haus, hilang, tambah lagi dapat minum kolam Nabi. Lagilah haud Nabi, dapat minum haud Nabi lagilah. Takkan haus selama-lamanya. Tu cerita padang mahsyar. Allah. Sebab itulah kalau kita sedar perkara ni, tak ada masa nak tengok orang. Tak ada masa nak tengok keaiban orang. Tak ada masa lah nak tengok, oh itu bercerai tu. Apa ni, artis bercerai. Tak ada masa nak ambil tahu. Sibuk artis bercerai. Macam ada kena-mengena dia. Tak ada masa nak ambil tahu. Sebab apa? Sebab setiap gerak langkah-langkah kita, seluruh diam kita sekalipun, gerak kita, hal maksiat yang kita buat, ketaatan yang kita buat, semuanya Allah sedang memerhati. Muraqabah. Sesungguhnya di saat bergaul dengan orang banyak, orang ramai, maupun menyendiri seorang-seorang, engkau mundar-mandir di hadapannya. Sama ada kita duduk bergaul dengan orang, Allah sentiasa memerhati. Ketika kita bercampur dengan orang ramai, Allah memerhati. Ketika kita duduk seorang-seorang juga, Allah memerhati. Kita rasa begitu, muraqabah. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak melainkan diketahui oleh penguasa langit dan bumi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada yang bergerak melainkan Allah, semua Allah tahu. Malah tak ada yang bergerak, tak ada yang terjadi melainkan semuanya kehendak Allah dan perbuatan Allah. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui khianat mata. Khianat mata. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui khianat mata sebagai perbuatan yang paling tersembunyi dari perbuatan zahir, iaitu isyarat mata. Dalam banyak-banyak anggota panca indera, mata adalah paling bahaya sekali. Mata adalah paling boleh membawakan kerosakan. Yang lain pun boleh datangkan kerosakan, tapi mata paling bahaya. Riak, dia panggil riak. Riak daripada ra'a, iaitu melihat. Riak adalah satu perkara yang dia rasa dekat hati, dia nak orang tengok dia. Tu mata. Dia nak orang tengok dia. Dia buat apa-apa dia nak orang tengok. Dia panggil riak. Dia ada satu lagi sum'ah. Sama' telinga. Sum'ah adalah dia buat sesuatu, dia nak orang bercakap pasal dia. Tu sum'ah. Dia tak sama. Riak tak sama, sum'ah tak sama, ujub tak sama, takabur tak sama. Kita akan sebut belakang-belakang nanti. Tak sama. Kalau kita kata apa beza ujub dan takabur? Ujub tu macam belagak lah. Takabur tu macam belagak. Sama ya? Ada beza. Takabur tu kibriya. Takabur ni perangai iblis. Aba wastakbaro. Takabur. Aba enggan, tak nak sujud. Wastakbaro, dan besar diri. Kibriya, besar diri. Dia besar diri. Habis riak, dia buat sesuatu nak orang tengok dia. Sum'ah, buat sesuatu nak orang bercakap, dia tu bagus, dia tu baik. Tu riak. Sum'ah. Kalau takabur, dia cakap besar, membesarkan diri. Asal cakap dia je lebih pada orang. Dia je. Semua dia hebat. Ada orang ni letih kadang-kadang. Iyalah. Ambil kamu Melaka, ambil nak. Dia panggil takabur. Ujub pun bahaya. Ujub macam mana pula? Ujub ni dia seorang-seorang je. Orang sekarang panggil SS. Benda syok sendiri. Tu ujub. Dia rasa aku paling alim, aku paling hebat, aku paling segala paling aku. Tapi orang lain tak tahu, dia rasa dia. Benda.
Aku paling kaya, aku segala aku ni dia. Dia rasa dalam hati. Tu dia panggil ujub. Ujub tu ajaib. Ajaba. Ajaib. Dia ajaib, hairan dekat diri dia sendiri. Hush, aku pelik lah aku. Hebat sungguh aku pelik sungguh. Kau ni kenapa? Aku pelik lah aku ni. Hebat sungguh lah. Kalau aku buat kerja, tak tahulah, mesti jadi. Lepas tu aku ni cerdik. Aku tengok tu, bodoh-bodoh lah ke? Ada ke orang macam ni? Ada. Dia ajaib dekat diri dia sendiri. Ujub. Dia ujub dekat diri dia sendiri. Ada yang cakap besar, tu takabur. Ada lagi penyakit-penyakit hati, hasad. Iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Hasad. Penyakit hati hasad. Hasad ni pula dia tengok orang tak puas hati. Orang Melayu lagi mantap. Dia tak ambil hasad je, dia tambah lagi hasad dengki. Memang double, ganda punya hasad. Hasad lagi, dengki lagi. Itu dia tengok orang tak boleh. Tengok orang senang, dia susah hati. Dia tengok orang senang, dia susah. Orang tengok orang senang, kita sama-sama senang hati. Dia tengok orang senang, dia jadi susah hati. Allah, susah hati lah. Kenapa orang sebelah tu tukar kereta baru, susah hati aku. Kau susah hati benda, bukan kau bayar bulan-bulan, dia yang bayar. Tapi dia beli cash lagi susah hati. Ya Allah. Dia susah hati. Kerana aku ni lah lagi 3 tahun lagi nak habis kereta aku. Dia dah beli baru, cash pula tu. Allah. Dia masuk tu, jalan tukar jalan dah. Belagak lah tu. Macam-macam dah dia. Dulu dia jalan lain. Sekarang dah tukar jalan lah. Saya sudah kaya, saya kena tukar saya punya jalan. Faham dia tu. Apalah penyakit macam ni? Tu penyakit hati. Penyakit hati. Banyak ada penyakit hati ni. Okey? Jadi dia semua dia Allah tahu. Kita berhenti dekat sikit lagi satu peringatan. Kita berhenti kat sini. Sesungguhnya di saat bergaul dengan orang banyak, orang ramai maupun menyendiri seorang-seorang, engkau mundar mandir di hadapannya. Seolah-olah Allah sentiasa memerhati. Engkau duduk berjalan, engkau duduk diam, semua Allah tahu. Kau duduk seorang-seorang, duduk ujub pun Allah tahu. Engkau duduk dalam rumah, dalam bilik air seorang-seorang. Oh, aku paling hebat sekali. Ujub ni dia seorang-seorang, dia tak perlu orang lain. Tapi takabur dia tak boleh seorang. Dia kena 2 minimum. Mengumpat pun sama juga. Dia kena 2. Dia tak boleh mengumpat seorang-seorang. Tak boleh. Itu gila nama dia. Sewel. Dia mesti 2 orang. Tapi ujub special. Perangai ujub, sifat ujub special. Dia boleh seorang-seorang. Dia seorang duduk dalam bilik air, terasa berangan, terasa macam aku paling hebat, aku paling pandai segala aku. Dia seorang-seorang. Syok sendiri. Ketahuilah bahawasanya Allah sedang melihat. Kat situ. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak melainkan diketahui oleh penguasa langit dan bumi. Allah SWT mengetahui khianat mata sebagai perbuatan yang paling tersembunyi dari perbuatan lahir, iaitu isyarat mata. Mata adalah yang paling bahaya. Okey. Mata ni kalau kita tengok orang pekak dengan orang buta. Orang pekak dan boleh melihat, orang buta dan boleh mendengar. Yang tu. Bukan dua-dua. Kalau pekak dan buta, habis lah. Dia panggil tuli, dia panggil tidak mukallaf lah tu. Buta pun dia, pekak pun dia. Maka secara automatik dia bisu. Betul? Bukan bisu sebenarnya. Dia tak boleh cakap sebab dia tak pernah dengar perkataan, macam mana dia nak cakap? Habis tu buatlah bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat macam ni dia buta. Jadi bila orang buta dan pekak, dia automatik bisu. Istilah dia panggil gitulah. Automatik tak boleh bercakap. Maka dia tak ada input. Nak dapat ilmu, nak dapat apa, nak dapat arahan, dia tak ada input, tak ada masuk. Tak ada line masuk, line in tak ada. Ya, line out je ada. Line in tak ada. Jadi bila dia tak ada gitu, maka dia bukan mukallaf, ahli syurga. Orang yang ada satu input untuk masuk apa-apa ilmu, pengetahuan, arahan sebagainya, sama ada masuk ikut mata, penglihatan, atau masuk ikut telinga, pendengaran. Salah satu. Kita ada dua-dua, alhamdulillah. Ada orang satu aja. Okey. Bila dibuat kajian, mana yang banyak berlaku bukan jahat, macam banyak nakal lah. Mana lagi nakal? Memang biasanya orang yang sama ada buta atau pekak. Dia buta boleh dengar. Ataupun pekak, dia pekak tapi mata boleh melihat. Biasanya baik-baik je. Tapi ada juga orang nakal. Ada. Biasanya mana lagi banyak? Yang pekak tapi tak buta. Saya nak cerita apa ni? Nak cerita ni, isyarat mata tadi.
Mata dengan telinga. Kalau orang tu buta, telinga dia dengar, biasanya Allah, apa Quran, elok lah, baik lah. Payah nak cari jahat. Tapi kalau telinga pekak, tapi mata nampak, ada je. Ada, saya jumpa. Allah, perangai. Dah lah pekak, perangai guduh. Ada. Tengok perempuan nak terkeluar biji mata. Ada. Tapi majoritinya baik-baik lah. Bila dia Allah tarik tu, sebenarnya baik. Tapi kalau kita buat perbandingan, itu bukti bahawasanya mata lebih banyak mendatangkan kerosakan. Lah, tambah-tambah kita yang ada mata, ada telinga, boleh dengar, boleh melihat. Sebab tu rosak teruk. Orang yang ada mata saja pun dah rosak. Ini mata ada, telinga lagi rosak. Jadi memang isyarat mata tadi memang adalah satu khianat yang tersembunyi. Khianat tu mata tu. Dari mata turun ke hati. Tengok mata dulu, simpan ke hati. Asal mata. Nak jadi apa-apa maksiat, mata. Asalnya mata. Kemudian baru turun ke hati, simpan ke hati. Lepas tu mulalah. Hati tadi pergi ke otak. Hati tak dibaja dengan zikrullah, maka hati gelap. Hati pula tak boleh buat apa hati ni. Dia signal saja. Hantar dekat otak. Otak untuk buat pilihan, usaha dan ikhtiar. Otak pula tak memikirkan tentang ketuhanan, tak belajar agama, tak dengar kuliah, tak baca otak ni. Maka kotor. Bila kotor, buat pilihan yang tak elok. Bila buat pilihan tak elok, hantar signal daripada neuron-neuron dalam otak, hantar dekat anggota. Anggota bergerak untuk buat jahat. Untuk buat kejahatan yang dia pilih tadi itulah. Asalnya ke hati. Kalau hati dicuci dengan zikrullah, maka hati itu bersih. Masuk hati je, benda tak baik je reject. Kalau katalah masuk ke hati, hati pun macam minat walaupun benda tu tak baik, hantar ke otak, hantar dekat akal. Hantar dekat akal. Akal pula selalu masuk kelas, masuk apa? Sempat lagi tapisan yang kedua akal. Tapisan yang pertama hati dulu. Tapi kalau hati gagal untuk menapis kejahatan, maksiat, maka otak dua. Tapi dengan syarat, hati kena bersih, akal kena bersih. Hati nak bersih dengan zikrullah, mengingati Allah. Hati nak bersih. Akal nak bersih dengan majlis ilmu dan sebagainya. Akal. Kalau tidak, kotor. Dua-dua kotor. Demikianlah dikatakan oleh Asy-Syarbini, dan Allah mengetahui isi hati dan mengetahui rahsia mahupun yang lebih tersembunyi dari itu. Berhenti kat situ . Jadi Allah tahu yang tersembunyi dalam hati. Malah Ibnu Abbas berkata, ini perenggan seterusnya akan datang ni. Ibnu Abbas berkata, kadang-kadang rahsia tu, isi hati tu ada dalam hati dia tahu. Tapi ada keadaan di lubuk hati dia pun tak tahu apa dalam hati dia. Tu ni Ibnu Abbas kata. Itu akan datang. InsyaAllah kita sambung. Kisah seorang guru, seorang anak murid, akan datang kisah seorang anak murid yang bertanya kepada gurunya macam mana nak ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas tu hati kan. Maka gurunya suruh bawa satu guni, berjalan pergi ke pasar dan letak batu sambil-sambil berjalan. Sehingga sampai ke pasar, nantikan sambungannya akan datang. Itu akan datang. Wallahu a'lam. Dah dekat 50 minit lah. Tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri lil insani lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.